yang baik untuk akhirat kamu, tetapi jangan kamu lupa bahagian kamu di atas ke dunia. Kita belajar tasawuf ini bukan kata mesti tinggal kereta, mesti tinggal rumah, mesti tinggal kerja dah. Kita tidak suruh macam tu. Hanya yang disuruhnya kita menjaga hati kita. Hati kita biar kita jaga, hidupkan hati kita. Maknanya kalau tak boleh keadaan macam ni, terpaksa tinggal atas jaga hati. Kenapa? Kerana sengatan atas hati ini lebih besar daripada sengatan yang ada di hadapan mata kita. Yang sengatan yang ada di hadapan mata kita ini, kita berasa dah besar dah. Kena sengat terbuang tu dah rasa dah berat dah. Berat lagi hak sengat dalam hati ni. Maka dia kata kerana orang yang sengat, kena sengat terbuang ini pun dia boleh sampai pada Allah. Kalau gaya kena sengat terbuang tu ingat Allah lalu. Dari dulu tak ajar mayang, pergi surau kena terbuang, kena sengat. Kena sengat terbuang. Sabit kena ni boleh ingat Allah Ta'ala. Tapi kalau kena yang ni, lupa terus pada Allah Ta'ala. Yang inilah yang kita bimbangi. Maka dia kata di sini, atas hati orang yang ada tu. Dia baca orang yang ada. Orang yang 7. Orang yang tawajuh, bukan orang yang 7. Orang yang 7 orang mana? Orang yang tawajuh. Orang yang tawajuh. Tawajuh tu apa? Orang yang tawajuh kepada Allah, yang berjalan kepada Allah. Sebab tu ibadat kita, ibadat yang jalan pada Allah. Kita mencari pakai pada Allah. Ya, kita rasa dhaif, kita mencari dhaif kita, lemah kita di hadapan Allah. Kita mencari kehinaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kena rasa macam tu. Kita merasa fakir, miskin, hina di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana orang yang nak tawajuh kepada Allah, orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala ini, dia nak berjalan pada Allah, tapi dalam keadaan hati kita nak jaga ni. Nak jaga supaya kita membersihkan hati kita. Adakah dengan cara beribadat kepada Allah Ta'ala, dengan kita semata-mata belajar ni, kita boleh lagi? Jadi di antaranya jalan, hendaklah kita, yang pertama mesti kita mencari guru yang benar. Guru yang boleh mengungkai segala penyakit hati kita. Ini yang pertama. Mesti kena mencari guru yang benar. Yang cari guru tu pun belik juga dengan syahwat, kita pun belik juga. Sama-sama tak lepas. Balik. Jadi akhir sekali kita kena cari supaya dia tu terlepas dirinya, dia boleh membuka ikatan yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, hendaklah dalam keadaan kita berzikir kepada Allah. Berzikir ini dengan arti kata bermujahadah, mujahadah. Yang ketiga, kena ada ilmu, jalan ilmu untuk mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala. Baik, kita sambung lagi. Kata Ibnu Athaillah, am kaifa yadma'u an yadkhula hadratullahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau betapa loba ni tamak, atau betapa loba ia akan masuk kepada hadrat Allah. Betapa tamak dia, sangat-sangat ingin. Dia ni betapa ingin nak masuk pada hadrat Allah, sisi Allah Ta'ala. Kita semua nak kembali pada Allah, kita semua nak mencari jalan kepada Allah Ta'ala belaka. Bahkan kita kadang-kadang tamak kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh pun ikatan tak terlepas, buat mendapat kau dah gerak. Kita ambil orang berlari tak gerak, rupanya kaki dia ikat. Apa orang dah berlari, mana tak bergerak, tangan begitu dah. Kaki tu tak ikat, tambatan tu tak lepas lagi. Maka dia kata betapa loba ia, tamak ia akan masuk kepada hadrat Allah, di sisi Allah Ta'ala. Hadrat Allah Ta'ala ini kita katakan bahawa makrifat Allah. Betapa loba dia inginkan pada dia menyucikan dirinya dan dia tidak membersihkan dirinya daripada janabah segala lalainya kepada Allah. Janabah ini kotoran. Kalau kelalaiannya, kerana kelalaian itu merupakan kotoran yang mengotorkan hati. Kita tidak melakukan amal ibadat lalai kepada Allah Ta'ala ini merupakan satu janabah, mengotorkan hati kita. Jadi bagaimana hati itu nak kepada Allah Ta'ala? Kita ni hati biar berjalan pada Allah.
Berjalan pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Jadi sebelum dia datang kepada Allah di negeri akhirat, di atas muka dunia ini, dia kena hati. Guru saya, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Oh, macam mana mati dia? Baru kita mati sekali je. Matikan diri kamu ini, matikan hati-hati kamu ini, syahwat-syahwat kamu ini, keinginan-keinginan hawa nafsu, sehinggalah kamu berjalan kepada Allah Ta'ala. Berjalan kepada Allah. Maka murad ni maksud daripada masuk kepada Allah di sisi Allah Ta'ala itu, iaitu tiap-tiap waktu perlihat di dalam dirinya dalam kudrat Allah. Makna yang dimasukkan dalam hadrat Allah di sisi Allah, dia melihat di dalam diri kehidupan dia segala-galanya adalah daripada kudrat Allah, ataupun kita kata kita syuhud kepada Allah, melihat Allah. Sebab tu kata guru saya, kita ibadat tak boleh lari daripada dua keadaan. Dua la haula wala quwwata. Dalam atas kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama daya upaya dalam nak meninggalkan maksiat, wala quwwata. Yang kedua, kamu tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Kecuali illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sehinggalah apabila kita ibadat, kita telah melihat ini daripada kudrat Allah. Bila kita melihat ini kudrat Allah, tenggelam kudrat kita dalam kudrat Allah. Boleh? Tenggelam kudrat kita dalam kudrat Allah. Kita sudah tidak ada lagi kudrat, yang ada kudrat Allah. Kita sudah tidak merasa. Hari ini kita rasa kudrat kita. Kita rasa kudrat kita banyak. Sembahyang kita rasa kita banyak. Malam ni mayang tahajud 8 rakaat. Rasa-rasa tak ada seorang kapun ni, aku seorang je mayang. Dia mari gitu lah kan. Kudrat kita rasa kita jaga. Dah apa-apa ni ibadat. Dia nak lawan kita banyak mana malam. Dan itu apa maknanya? Maknanya telah melihat kudrat dia. Telah melihat kepada kudrat dia. Maka kita nak tenggelam diri kita di dalam kudrat Allah Ta'ala. Merasakan bahawa Allah Ta'ala lah yang segala-galanya. Ini yang dia semai ni kuasa Allah, kudrat Allah. Bila dia kata takbir, dia melihat sifat Allah. Boleh tak nampak sifat Allah? Kita ni kalau nampak telefon lah. Ada orang dia dalam sikit, dia nampak apa? Dia nampak apa? Kudrat Allah, boleh ilmu Allah. Kita nampak telefon. Ni telefon. Setengah orang, ni apa? Speaker. Setengah orang lain, ni kudrat Allah. Tinggi sikit, ini Allah. Kalau ni hak tinggi lagi, dia nampak, dia kata ini Allah. Bawah sikit, ini kudrat Allah. Bawah lagi, ini speaker. Bawah nampak speaker. Kita pada speaker amor itu. Jadi tenggelam kudrat dirinya di dalam kudrat Allah. Ada seorang ustaz, dia kata, kita ni kalau nak bercakap dengan orang, ustaz, dia baca hadis Qur'an, kita kalau nak bercakap dengan orang ni, Nabi pun bersabda, bercakaplah kamu kepada manusia mengikut kadar akal mereka. Saya kata, saya tak faham pun maksud dia ustaz ni. Kita nak bercakap ini biar orang faham, dengan tinggi-tinggi sangat. Tinggi-tinggi macam mana? Mari cakap Allah Ta'ala duduk dalam roti. Saya pun mikir, bila pula saya kata Allah Ta'ala duduk dalam roti? Tak faham, bila pula? Saya rasa tidak ada kita cakap dalam-dalam macam tu, tidak ada. Duduk balik-balik fikir, bukan Allah Ta'ala duduk dalam roti, Allah Ta'ala duduk dalam hati. Dia bang duduk dalam roti. Apa payah sangat ke Allah Ta'ala duduk dalam hati? Jangan tak faham. Kan tak faham. Jadi nak beritahu, inilah yang dimaksudkan orang yang sampai kepada hadrat Allah. Hadrat Allah maknanya dia ini syuhud kepada Allah, melihat kudrat Allah. Sudah lagi tidak memandang kudrat dia. Okey, baik. Kalau dia tidak lagi memandang kudrat dia, apa yang dia rasa? Yang pertama, dia akan rasa fakir pada Allah. Ini yang kata al-faqiru ilallah, rasa fakir pada Allah. Yang kedua, dia akan rasa dia dhaif.
lemah belaka dia. Bila dia lemah, apa dia nak gantung dia hak lemah? Dia kata dengan Allah. Maka jadilah dia hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana bila dia buat amal ibadat, dia melihat ini kudrat Allah, ini pemberian Allah Ta'ala kepada dia. Sebab tu kita nak kalau boleh ibadat kita sampai kepada syuhud kepada Allah Ta'ala. Maka melihat di dalam hamba akan dirinya di dalam kudrat Allah, dalam kuasa Allah, dan bahawasanya Allah Ta'ala menilai ia kepadanya, melihat Allah kepadanya, kepada hamba. Allah Ta'ala akan melihat kepada hambanya. Maka selama pandangnya demikian itu, maka iaitu di dalam hadrat Allah. Selama mana dia memandang kepada Allah, di dalam kudrat Allah Ta'ala, ataupun di sisi Allah Ta'ala, kalau dia memandang kepada itu kudrat Allah. Tetapi kalau dia memandang itu, dia tidak lagi memandang pada Allah, maka Allah Ta'ala tidak memandang ibadat dia. Itu selagi mana kamu tidak memandang kepada Allah, maka Allah Ta'ala tidak memandang ibadat kamu. Dan selagi mana kamu memandang kepada Allah, hati kamu betul-betul hidup kepada Allah, maka selagi itulah Allah Ta'ala memandang kamu. Boleh faham ni? Boleh ya? Selagi mana kita lalai kepada Allah beribadat, Allah Ta'ala tidak memandang kita. Tetapi selagi mana kita ingat kepada Allah, maka Allah Ta'ala ingat kepada kita. Aqimis salata li zikri, dirikan sembahyang dalam keadaan ingat kepada aku. Fazkuruni azkurkum, siapa yang ingat kepada aku ingat kepada dia. Jadi dalam bab ini dia kata yang paling penting, cabutkan segala syahwat-syahwat ataupun kotoran-kotoran kelalaian kita kepada Allah, supaya hati kita sudah tidak terikat, kita dapat menyucikan, supaya kita sudah memandang kepada Allah Ta'ala. Kerana apabila kita memandang Allah, baru Allah Ta'ala pandang kita. Tapi kalau kita memandang selain pada Allah, Allah Ta'ala tidak memandang kita.